A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kita dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan tafsir, dan kita dengan tafsir maudhu'i itu berdasar kepada title ataupun tajuk, di mana kita sekarang dalam surah Al-Baqarah dan kita dah sampai ayat ke-16, tapi tak habis lagi, masih lagi dalam ayat 16, dalam lingkungan ayat berkenaan yang mana kita sedang bincangkan berkenaan dengan awal petanda yang Allah berikan berkenaan dengan orang yang dalam hati mereka ni ada penyakit, untuk orang-orang yang munafik. Yang mana kita kata ayat tajuk ini adalah rentetan kepada penjelasan tentang hidayah Al-Quran. Bila Allah turunkan Al-Quran sebagai hidayah, maka manusia terpecah kepada 3 kumpulan. Ada kumpulan yang mukmin bertakwa, maka Allah terangkan sifat mereka macam mana. Kemudian Allah terangkan golongan kafir yang pusing mana keadaan sekalipun, dia takkan boleh beriman. Okay, tapi dia adalah kedudukan orang-orang yang hati mereka telah seal off oleh Allah SWT. Maka dan memang takkan beriman langsung. Maka satu kumpulan yang selepas itu adalah kumpulan manusia yang disebut sebagai munafik, iaitu orang yang hati mereka ada penyakit. Dan mereka ni sebenarnya merasakan bahawa mereka sedang menipu Allah SWT dengan memperdaya orang-orang beriman. Mana seolah macam dapat berdaya beriman, dapat berdaya Allah Ta'ala. Sedangkan Allah Ta'ala memang takkan dia boleh diperdaya, kerana setiap apa dalam hati manusia ini diketahui Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan manakala kepada orang beriman pula, kalau nak tipu, maka Allah Ta'ala akan lindungi orang beriman daripada penipuan mereka. Maka bila dikata kepada mereka ni, kita terangkan itu, mereka 2 sifat mereka ni membuat kerosakan dan juga berada dalam kebodohan. Mana dibuat kerosakan bila dikata mereka, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Allah kata ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Kemudian wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha. Allah kata ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Kemudian sifat ketiga mereka ni adalah yang kita terangkan itu mereka mempermainkan, dan mereka ni ada tempat untuk mereka merujuk. Ini wa idza laqul ladina amanu qalu amanna. Bila bertemu orang beriman, mereka hadap pada orang beriman ni dengan satu kata-kata, itu kata kami ni beriman. Ya, menipu pula, dah buat kerosakan, kebodohan. Dia tambah pula menipu dan juga dan juga memburuk-burukkan keadaan. Dengan mereka berkata, jumpa orang beriman, mereka katakan amanna. Bila berjumpa dengan syaitan-syaitan yang kita sebut itu adalah golongan Yahudi yang bersama dengan mereka, qalu inna ma'akum, mereka berkata dengan golongan Yahudi tadi, inna ma nahnu mustahzi'un, kami hanya membuat olok-olok saja, kami hanya saja-saja main-main je dengan orang-orang beriman tu. Kami kata kami beriman, kami tak beriman pun sebenarnya. Jadi kata-kata mereka ni sebenarnya kena pada diri mereka. Walaupun mereka kata mereka memperolokkan orang beriman, tapi yang memperolokkan mereka sebenarnya ada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal mereka merasakan dengan mereka menipu tu, di dunia mereka dapat selamat, harta mereka selamat, tak terkacau, darah mereka pun tidak tertumpah. Namun begitu di hari akhirat, bukan satu balasan yang sama. Sebab kenapa kita kena sedar, mana dunia dan akhirat ni adalah timbangan yang berbeza. Bukan maksud dia manusia di dunia ni orang apabila Allah Ta'ala beri kelapangan semua, kan, maksud dia Allah Ta'ala sayang dia, akhirat pun Allah Ta'ala sayang lagi. Itu yang kita terangkan dahulu berkenaan dengan orang yang dalam surah Al-Kahfi ayat ke-24 berkenaan dengan seorang 2. Allah kata wadrib lahum mathalar rajulain, hai Muhammad, buat untuk mereka permisalan 2 orang lelaki, ja'alna li ahadihima, kami jadikan untuk salah seorang 2 lelaki berkenaan, jannataini min a'nab, 2 kebun daripada anggur, wa hafafnahuma binakhlin, dan kami selang-selikan dengan tamar, wa ja'alna bainahuma zar'a, dan kami jadikan di antara 2 kebun ada tanaman-tanaman lain yang banyak. Kiltal jannataini atas ukulaha,
dua-dua kebun orang lelaki yang seorang ni, datangkan hasil dia. Walam tazlim minhu syai'a, dan tak zalimi dia walau satu sikit pun. Maksudnya tak ada dahan, tak ada tangkai yang tak ada berbuah, tak ada pokok yang tak berbuah. Wa fajjarna khilalahuma nahara, dan kami pancarkan di tengah-tengah, di antara dua kebun dia yang besar tadi ada sungai pula. Lepas tu satu hari dia ada buah. Dia kata wa kana lahu samarun. Satu hari pokok kebun dia ada buah. Ya faqala li sahibihi, dia sembang dengan kawan dia yang seorang lagi. Wa huwa yuhawiruhu, dan kadang berbual. Dia kata apa? Ana aktsaru minka malan wa azzu nafara. Aku lebih banyak, ana aktsaru minka mal. Aku lebih banyak harta berbanding engkau, wa azzu nafara, dan lebih mulia, lebih hebat berbanding engkau daripada segi teman-teman. Tak cukup dengan bentuk itu, sombong sama manusia. Wa dakhala jannatahu, dia masuk kebun dia. Wa huwa zalimun li nafsi, dan keadaan dia menzalimi diri sendiri, mendapatkan dia berdosa. Dia kata apa? Qala ma adunnu an tabida hadhihi abada. Aku tak rasakan akan binasa tempat ni sama sekali. Selama-lamanya tak akan binasa. Dan macam orang kadang ada duit juta-juta, dia kata apa? 7 keturunan tak habis. Dengan ayat tu biasa keluar. Tak binasa maksud dia. Even zaman dahulu pun pelik juga. Even apa, kerajaan dunia kan, macam China ke Jepun ke, bila anugerah daripada raja tu, prosper for 1000 years. Mana raja tahu orang tu tak sakit ke tak, kan, miskin ke tidak. Tapi raja tu kononnya dia akan apa, beri jaminan lah kononnya. Tapi anyway, ya, dia rasakan macam tu. Kemudian wa ma azunnu sa'ata qa'imah, dia pun jadi kufur. Dia kata apa? Aku tak sangka kiamat tu akan berlaku. Dah rosaklah. Kemudian ni hujung dia. Dia kata apa? Wala irruditu ila rabbi, kalau aku dikembalikan kepada Tuhanku, la ajidanna khairam minha munqalaba, pasti aku dapati la ajidanna, aku pasti dapati khairan, lebih baik, minha, berbanding dunia ni, berbanding apa yang aku dapat ni, munqalaba, sebagai tempat kembali. Maksud dia rasa apa? Kalau tak sayang kat dunia, kalau tak sayang apa? Akhirat. Macam tu ya, macam munafik tadi. Dia sangkakan bahawa, apa tahu? Dia sangkakan bahawa bila dia dapat selamat dekat dunia dengan penipuan mereka buat, kan, seolah-olah dia telah berjaya memperolok-olokkan orang beriman dan Allah SWT. Mana dia lepas utusan Tuhan begitu tipu. Dia kata macam tu. Sini last kali India, dia lupa sebenarnya Allah Ta'ala biarkan mereka. Allah biarkan mereka supaya apa? Supaya mereka dengan sebab itu makin apa? Makin rasakan selamat, makin jauh kan. Allah yastahzi'in wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah Ta'ala saja biarkan mereka sampai dalam mereka dan kesesatan mereka ni, lawan mereka teraba-raba tak tahu jalan keluar daripada tempat berkenaan. Baik. Sambung hari ni. Muka surat 50. Perenggan yang ketiga. Kita berhenti perenggan kedua itu kan? Okey. Baik, berkata pengarang kita hafizahumullah, alangkah mudahnya petunjuk terhadap setiap mereka yang sesat dari golongan kafir dan munafik. Tetapi mereka menukar ganti kesesatan dengan petunjuk. Benda tu mudah saja sebenarnya dapat hidayah ni. Manusia sebenarnya buang ego, nescaya hidayah dapat. Normally manusia ni ego kuat. Macam the pride of family. Contoh macam keluarga turun-temurun sembah dekat patung, tiba-tiba satu hari kena tukar. Apa hal? Dia rasa kerana sentimen, bukannya lebih kepada masalah kebenaran. Dia sendiri pun tahu sebenarnya. Contoh macam bila kita lihat kan, apa Nabi Ibrahim alaihissalam, bila dia berdialog dengan kaum dia, kan dia kata apa? Bila dia buat trik kat atas kaum dia, dia pecahkan semua patung kecuali satu. Kan ketika tu bila kaum dia marah, kaum dia kata qalu anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Mereka berkata, adakah kau buat perkara ini kepada Tuhan kami wahai Ibrahim? Betul Ibrahim jawab apa? Dia kata bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'alhum. Mana dia kata bakal yang buat sebenarnya itu yang besar tu. Kan? Kabiruhum hadza, yang besar ni. Fas'alhum, tanyalah mereka. In kanu yantiqun, kalau mereka boleh bercakap. Jadi diorang ketika tu tunduk. Mereka tunduk, tak ada jawab apa. Betul dia kata apa? Laqad alim tamahul haula yantiqun. Engkau tahu kan dan orang tak bercakap. Ibrahim pun dapat peluang. Dia kata apa kau sembah benda tak bercakap, tak menjawab, tak beri faedah dan sebagainya. Tapi diorang dah, tapi as a pride. Bila Ibrahim tanya pada permulaan, dia kata apa?
ma hadhihi tamathil allati antum laha akifun, apakah berhala-berhala kamu semua ni kepadanya menyembah? Dia kata apa? Qalu wajadna aba'ana laha abidin, kami dapati datuk nenek kami kepadanya menyembah. Habis. Mana kamu iktikaf, kenapa? Dia kata pasal kami dapati datuk nenek kami menyembah. Dan kadang-kadang orang tu dia atas nama keluarga dia kata tinggal, takkan tinggal. Itu je sebenarnya. Kalau kita kata manusia tu sanggup berlepas daripada kesombongan dia, maka dia akan menjadi orang yang paling dapat hidayah. Tapi oleh kerana ialah sombong, kadang-kadang kita ni kadang ustaz pun sama, kan? Dah tahu dah tak mahir dalam tafsir, janganlah pergi masuk dalam tu. Atau dia tak mahir dalam hadis, jangan masuklah. Benda bukan bidang dia. For everybody actually dia ada bidang masing-masing. Saya sekarang bukan saya mengaku saya ahli tafsir. Saya bacakan kepada tuan-tuan sekalian apa yang dikarang oleh ahli tafsir. Faham tak? Dia ada beza orang mengaku dia ahli tafsir dengan orang yang mengajarkan apa ahli tafsir cakap. Saya cakap apa diorang cakap. Bukan saya bagi tahu, oh, ini adalah pendapat saya. Mana ada? Faham tak? Jadi beza kan? Decide. Saya terangkan balik apa dikarang dalam bahasa Arab tu, kita ulas balik. Bukannya saya datang firman Allah Ta'ala ini bermaksud. Tak boleh. Kan? Ini ada beza dia. Kan? Dalam zaman kita sekarang ni banyak orang dia tak faham. Dia orang ada bidang masing-masing. Tu kadang-kadang keluar fatwa pelik-pelik. Belajar bahasa. Tiba-tiba keluar fatwa tentang fiqah. Siap. Tu keluar fatwa pelik tu. Benda halal jadi haram, haram jadi halal. Benda boleh tak boleh. Even ada 2-3 benda saya dengar tu saya kata pelik. Yalah. Mungkin kita kata apa dia terlupa nak ulang kaji. Faham? Ustaz-ustaz pun kadang tak baca buku, masalah juga. Kan? Sebelum datang kelas kena baca buku dulu. Okay, tapi ini kadang-kadang terlalai dan sebagainya, menyebabkan mereka ni tak teringat untuk untuk masuk dan meneruskan balik benda berkenaan. Sepatutnya dia kena buat tapi dia lupa. Itu je. Itu kata dan bila kadang-kadang dah tersilap nak betulkan balik payah. Itu pasal apa? Itu sebab kita kata kesombongan itu adalah di antara benda paling besar. Dan bahkan sebab kenapa dosa pertama yang dilaksanakan oleh iblis yang kita bincangkan adalah sombong. Kalau dia kata tak ada sombong, dia tak ada masalah. Dan kita kata macam itulah, kadang-kadang nak belajar ni, kita kena belajar untuk rendahkan diri kita dahulu, barulah ilmu tu datang. Ni kalau kata kita tak boleh rendahkan diri kita, masalah lah. Kita kata macam, tapi aku belajar dekat Oxford kan. Aku boleh kaya dia ustaz tu. Apa salah aku mengajar dia? Kan? Kalau dia kata dia betul doa dia makbul, kenapa dia tak minta doa dia kaya je? Dia kena, the mindset actually is there. Kadang orang tu dia rasa diri tinggi, dia tak boleh dengar cakap orang lain. Jadi bahaya sebenarnya, pasal kita tahu bidang kita masing-masing. Kalau bab enjin, jangan tanya saya tak boleh jawab. Kan? Benda-benda tu kena bezakan di antara kedudukan seorang dan seorang lain. Jadi sebenarnya petunjuk tu mudah sangat. Tapi mereka menukar ganti kesesatan dengan petunjuk. Itu terjadi daripada keinginan terhadap kesesatan. Mana-mana mereka memang inginkan kesesatan berbanding jalan yang lurus. Dan juga mereka ni zuhud daripada petunjuk kepada jalan yang benar. Dia tak nak. Dia memang zuhud, dia memang mengelakkan. Dia ada orang tu dia ada tendensi untuk bila dengar je firman Allah Ta'ala, dia lari. Dia lari. Dengar saja, kat sini kita kena infakkan harta, dia lari. Every time datang benda-benda kebaikan, dia lari. Dia macam ni, benda ni dipanggil oleh para ulama kufur i'rad. Dia bila benda ni berlaku pada zaman Malaysia ni ada orang yang umur bawah 40 tahun. Orang muda 30-an, 20-an kan. Bila dengar je a'udzubillahi minasyaitan, dia lari. Dia lari kan. Tu masjid kita tengok tak ramai orang muda. Tak ramai orang muda. Masjid tak ramai orang muda sebab kita kata yalah dia mainan banyak sangat. Ada bola. Ada kenderaan dah, kereta lah, ada lepak kan, pasar raya ni, jalan itu, makan ini, makan itu. Dia isi masa tu lah. Kalau yang lelaki dengan cara dia, kalau perempuan Korea dan sebagainya, dia akan sentiasa tau, dia macam tu. Tak, sehingga sampai umur tertentu, sampai umur contoh macam umur 40 lebih, start kan, badan dah mula lemah kan, mula lengur-lengur badan, start rasa apa? Nak mati rupanya kita ni. Tu baru start pergi masjid. Faham tak perasan? Jadi konsep benda tu dipanggil satu tempoh tertentu, yang mana orang tu berpaling, tak nak dengar. Dia elak, dia avoid daripada mendengar sebarang nasihat. Dia avoid diri dia. Dia kata tak nak jadi alim sangat, masih muda lagi. Tunggu tua sikit baru kita sama-sama pergi masjid, dia kata. Jadi itu kadang-kadang dia kata kendak. Jadi tapi itu kalau kita lah. Tapi orang munafik ni awal-awal lagi dia tak nak petunjuk. Jadi setiap kali mana datang tu dia tak nak. Maka sebab itu dia memang mudahnya petunjuk tadi, tapi dengan cepat mereka akan jual petunjuk
untuk apa, maka mereka ni seperti seorang yang membeli, yang ingin berjual beli. Okey. Tapi mereka tak mendapati siapa yang membeli kesesatan kecuali merugikan sebenarnya. Mereka takkan dapati siapa yang membeli kesesatan melainkan merugikan. Maka tidak untung penjagaan mereka, bahkan mereka rugi. Rugi sebenarnya. Penjualan mereka itu rugi pasal hidayah itu adalah mahal. Bayangkan untuk mendapat hidayah ini, ia datang dengan kadar Allah Ta'ala. Mana bila Nabi Muhammad akan lahir, tarikh dia, waktu dia, masa dia, zaman dia, kemudian apa, siapa jadi sahabat dia, di mana dia disebarkan, sampai ke tidak ke tempat kita ni. Seriously, itu adalah qadar Allah Ta'ala. Lahir-lahir kita Islam datang, tiba-tiba kita tak ada apa, take for granted, tak ada rasa benda tu macam ni. Sedangkan andai kata kita patah balik 1000 tahun yang lalu, atau 2000 tahun yang lalu, zaman kegelapan yang manusia apa kahwin adik-beradik dan sebagainya, kan? Kemudian makan bangkai, mandi tidak dan sebagainya, pembersihan, hygiene tak ada langsung fikir. Mana sebelum datang Islam tu, manusia sembah patung. Bayangkan batu, nampak batu ni main ni, batu ni ada kebaikan dan sebagainya. Kan nampak kebodohan manusia. Tapi dengan kebodohan tu datang Islam nak buang tu, berlakunya pembuangan apa khurafat, tahyul dan sebagainya tadi, itu datang qadar Allah Ta'ala sebenarnya. Datang dengan masanya. Adapun kalau kita datang sebelum daripada masanya, kita jumpa hidayah berkenaan. Hidayah itu datang dengan qadar Allah Ta'ala, dengan ketentuan Allah Ta'ala, zaman dia, bila, masa dan sebagainya. Adapun kaum yang berada di antara fatrah tadi, putus Rasul sama Rasul yang satu lagi, yang berada tengah-tengah tu, mereka berada dalam keinginan kehendak Allah Ta'ala. Allah Ta'ala azab ke, atau nak kena mereka berhujah ke, terpulang. Kita boleh kata tidak. Pasal mereka ni kita kata tidak dapat hidayah tadi. Tak dapat hidayah, ataupun tak faham hidayah pun ada juga. Lepas datang Rasulullah SAW, ada orang tak faham hidayah. Kita pelik kan, macam mana orang-orang Arab yang separuh mereka yang masuk Islam, yang separuh lagi yang macam dengan kealpaan. Marah Rasulullah, kata pecahkan keluarga, memecahkan, macam zaman Rasulullah SAW dahulu, Rasulullah dituduh pemecah silaturahim, pemutus silaturahim. Kerana baginda ni menyebabkan orang masuk Islam. Lalu bila orang masuk Islam, lalu terpecahlah. Anak tinggalkan mak tinggalkan suami, tinggalkan isteri tinggalkan suami, kerana akidah. Kan, zaman kita sekarang ni kita terangkan sunnah pula, orang kata pemecah belah masyarakat. Sebab apa? Sebab dulu semua orang buat tahlil, sekarang ada orang tak buat tahlil. Masalah ke, kelakar juga. Ya lawak sebenarnya. Benda-benda macam ni kita kata tak perlu dibincangkan pun. Tapi kita era zaman tadi berulang balik. Kan, berulang semula. Tu Nabi kata bada al-islamu ghariban, bermula Islam itu asing, dagang. Maksud dia orang nampak macam weird, macam asing, macam mana, kenapa macam ni? Okey, wa sayaudu ghariban kama bada, dan dia kembali semula asing. Maksud dia hadis tadi, maksud Islam akan mulanya asing, kemudian jadi tak terasing, jadi dominan, kemudian dia akan jatuh balik, dan kemudian dia akan terasing sekali lagi. Terasing sekali lagi. Jadi sekarang lah pelik, benda yang Nabi tak buat tu dibuat, dan siapa tak buat benda yang Nabi tak buat, siapa yang tak buat benda yang Nabi tak buat, mereka adalah masalah. Siapa tak buat benda yang Nabi tak buat, ya, maksudnya dia ikut Nabi lah, maka dia adalah orang yang menyalahi sunnah. Apa pula? Kan pelik je. Dan tapi itulah yang berlaku. Fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah bagi siapa-siapa yang terasing dengan sebab beramal dengan sunnah lah, bukan terasing saja mengasingkan diri masuk gua. Itu silap faham pula nanti. Jadi maksud dia, golongan ni sebenarnya memang hidayah itu mudah, tapi kena ingat pasal itu qadar Allah Ta'ala. Ditentukan kita, contoh kita sekarang ni, lahir-lahir anak seorang Muslim, seriously dipermudahkan lagi. Macam apa silver platter kan, serah pada kita bulat-bulat macam tu. Dan lepas tu diberi zaman kita sekarang ni dengan logik itu mudah. Bahkan penyembahan berhala tu orang faham dah, nonsense kan, dewa-dewa dan sebagainya dulu, Greek dan sebagainya, habis dah. Baikkan zaman Rasulullah SAW dahulu, benda tu tadi diberikan, dan kita kata orang-orang munafik ni, hidayah tu memang di tangan mereka bila masa, tapi mereka jual hidayah tadi, untuk dapatkan apa? Dapatkan kesesatan. Ulaika alladziina ishtarud dhalalata bil huda. Itulah orang-orang yang ishtarud dhalalata bil huda. Mereka membeli kesesatan dengan apa? Petunjuk. Fama rabihat tijaratuhum, maka Allah kata tidak untung perniagaan mereka. Tidak untung perniagaan mereka, bahkan mereka rugi. Okay? Wa ma kanu muhtadin, mereka tidaklah apa? Menjadi orang yang mendapat hidayah. Itu tidaklah mereka berpetunjuk, bahkan mereka tersesat.
Sebagaimana ayat-ayat menjelaskan pada penutup ciri-ciri golongan bertakwa dengan sifat mereka ini berjaya, kan Allah kata ulaika humul muflihun. Di sini dijelaskan pengakhiran dua kumpulan, pengakhiran dua kumpulan yang lain lagi, iaitu yang orang kafir dengan dengan orang munafik ni. Mereka ni adalah orang yang apa? Yang itu dua kumpulan yang lain, iaitu kerugian dengan kesusutan perniagaan. Susutnya nilai perniagaan dia. Hidayah yang mahal dia dapat beli apa? Dengan dia cuma beli dengan apa? Dengan hidayah yang mahal tadi, dia dapat beli kesesatan yang tidak bernilai langsung. Okey? Okey, faham kita tambah ayat ni. Tambah ayat ni atas dik. Dia tambah ayat. Masa kita dah masuk apa bahagian apa ayat 5 sampai ayat yang ke 17 dah masuk sebenarnya. Ramadan kan, Quran sentiasa di tangan. Dia kata ya falut. Tapi lepas raya nanti saya tanyalah sampai ayat ke 20 lah. Okey. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulaika alladhina ishtarau ad-dalalata bil huda. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaba Allahu binurihim ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير. Okay, 4 ayat Mana 17, 18, 19, 20. 4 ayat. 4 je kan. Masa dah 1 sampai 16 dah hafal kan. Okey. Baik. Sambung. Musa 20.
Mana tadi sampai ayat terakhir itu kita ambil sampai ulaika ulaika alladziina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin, sampai ayat 16. Okey, sekarang ni dia dah masuk kepada masaluhum kamathali istaqad nara. Baik. Setelah ayat-ayat berkenaan menyebut 3 kumpulan tersebut, itu kumpulan orang beriman, okey, orang-orang yang kafir dan orang-orang munafik. Ia menghampirkan yang logik kepada yang dirasai. Mana apa yang logik ikut akal kepada apa yang fizikal yang boleh kita rasakan. Maksud dia diberi itu dengan 2 perumpamaan yang dibuat untuk 2 kumpulan yang berikutnya. Ada 2 kumpulan yang akan diterangkan dalam contoh yang berikut ni. Yang mana kumpulan ini merujuk kepada golongan munafik yang kita dah sebut berkenaan dengan mereka ni, dalam hati mereka ada penyakit, dan Allah Ta'ala berikan perumpamaan mereka ni macam mana sebenarnya dalam kehidupan mereka ni. Dalam mereka beramalah interaksi dengan hidayah Allah Ta'ala yang akan diberikan dalam 2 contoh. Satu contoh dibayangkan seperti api, satu contoh dibayangkan seperti kilat dalam hujan yang lebat, kilat yang terpercik sekali-sekala ketika mana dalam hujan yang gelap. Mana diberikan 2 gambaran tentang hidayah tadi dengan orang ni. Jadi Allah akan ceritakan kepada kita tentang mereka ni. Perumpamaan yang pertama untuk golongan kafir. Golongan kafir. Dan dia menggambar keadaan mereka dengan keadaan seorang lelaki yang menyalakan api untuk rombongan perdagangan yang berada di dalam kesesatan dan kegelapan. Kalau kata masaluhum kamathali istaqada nara. Perumpamaan mereka ni macam orang menyalakan api. Seorang menyalakan api. Menyalakan api bukan untuk diri dia saja, mana untuk semua orang. Okey. Falamma adaat. Jadi lalu apabila api tadi menerangi seluruh keliling, tempat-tempat sekelilingnya, dan mereka mendapat manfaat daripada cahaya berkenaan. Okey. Mereka tak mengambil manfaat, tak mengambil manfaat dengan seruannya kepada cahaya ini. Sebenarnya orang ni dah nyalakan api. Dia ajak orang ramai mailah datang ke api ni. Bukan maksud dia suruh sembah api, maksud dia suruh tengok, dapatkan kepanasan, dapatkan cahaya dan terang. Kan nak makan-makan, tengok sikit tengah gelap ni kan, berhenti, entah-entah cicak masuk terjun dalam mangkuk anda. Kan, jadi kita tak tahu apa benda jatuh dalam bekas tu, tapi kalau dalam kawasan ada cahaya, kita akan dapat manfaat, terhindar daripada benda-benda bahaya dan juga kotor. Maka dengan sebab itu dipanggil orang berkenaan, orang yang nyalakan api tu panggil, ajak orang ramai supaya datang kepada api tersebut. Mereka tak bermanfaat dengan seruannya kepada cahaya ini, dan mereka berterusan dengan kegelapan. Okay? Mereka tidak melihat daripada cahaya kebenaran satu pun. Jadi Allah kata bila mereka tak nak tu, maka zahaballahu binurihim. Allah Ta'ala hilangkan cahaya berkenaan. Wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Allah Ta'ala biarkan mereka dalam kegelapan, mereka tak melihat langsung. Mana cahaya tu dah nyala dah, tapi mereka tak dapat pun cahaya itu sebagai benda yang manfaat. Dia nampak macam tak ada, hilang. Ataupun cahaya dah nampak menyala, dipadamkan terus. Sekali nyala terus padam. Ini berlaku orang kafir dah nampak kebenaran tapi terus tutup. Macam seal off hati dia, tak ada. Okay? Dia kata apa? Dia kata mereka tidak melihat cahaya kebenaran itu sesuatu pun. Cahaya itu adalah cahaya iman. Cahaya itu adalah cahaya iman. Ya, cahaya itu adalah cahaya iman. Dan dikata berfirman Allah Ta'ala dalam Quran dalam surah Az-Zumar ayat 22. Allah nyatakan, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Okay? Adakah orang-orang yang dilapangkan dadanya, maka dia berada di atas dilapangkan dada, maka dia berada di atas cahaya daripada Tuhannya. Mana samakah orang seperti orang tutup matanya, seluput tutup, tak nampak langsung berkenaan dengan keimanan? Takkan samalah, itu ada permisalan. Tapi yang nak diambil dekat situ adalah macam mana Allah jadikan permisalan iman itu sebagai cahaya, nurin min rabbihim. Okay? Jadi kehilangan cahaya tadi terjadi di dunia dengan kebutaan, kejahilan dan juga keteraba-raba dan kelembasatan. Allah kata mereka ni sumun, bukmun, okay? Umyun, fahum la yarji'un. Mereka tak boleh patah balik dah. Mana kalau lepas lah, mana tak ada tempat checkpoint. Kalau dia duduk macam tu, mana maksud dia tidak ada guideline pada dia. Tak pernah dia hidup dia tak ada matlamat, tak ada tujuan. Mungkin kita dengar tujuan tu macam bagus, tapi macam tak logik pun ada juga. Itu kadang-kadang sibuk berkenaan dengan ikan paus, tapi lupa tentang manusia mati. Ikan paus ni kalau pupus adalah sekian-sekian. Untuk manusia mati tak apa. Kan? Itu beza, itu peliknya kan. Kadang-kadang ni beruk kat hutan dia susukan, anak kat rumah dia mati. Dia orang ada pelik sikit. Macam dalam masyarakat dia orang macam tu sikit. Jadi
Dia kata kehilangan cahaya apa? Dia kata Allah Taala hanya menyatakan zahaballahu binurihim. Allah Taala mengatakan zahaballahu binurihim, Allah Taala hilangkan cahaya mereka bagi menunjukkan bahawa Dia Subhanahu Wa Taala adalah bersama mereka dengan bantuannya dan taufiknya ketika dinyalakan untuk mereka api lalu ia menerangi. Dan ketika cahaya pun terang, Allah Taala bersama mereka, beri bantuan, berikan sokongan. Lalu apabila mereka berpaling dari cahaya, mereka tenggelam dalam kegelapan-kegelapan yang sebahagiannya atas sebahagian yang lain. Yang semisal dengan ini tidak diharapkan untuk mereka ni mendapat petunjuk sejak awal lagi. Kerana mereka menutup terhadap diri mereka kunci-kunci kebaikan. Tak nak buka langsung. Mendengar, tak nak dengar. Lihat, tak nak lihat. Ya, faham, fikir, tak nak fikir. Tak nak fikir, tak nak tahu. Jadi maka Allah Ta'ala kata summum, bukmun, umyun. Mereka ni pekak. Pekak maksudnya tak dengar. Bukmun, bisu, tak reti nak bertanya. Maksudnya kadang-kadang hidayah ni jawapan apa kita kata apa? Untuk ilmu dan pengetahuan dia dapat dengan apa? Soalan. Tapi orang tadi diri dia tak tertanya untuk bersoal. Dia nakkan jawapan tapi tak yalah. Dia diamlah. So in the end dia berterusan ragu-ragu dan tak pernah dapat jawapan. Sebab kenapa kita kata kadang-kadang manusia ni, ya maksudnya kata lah, kena bertanya. Kita was-was cari jawapan. Bukan biarkan diri kita dalam keadaan berkenaan. Jangan biarkan diri anda disembunyi misteri. Kan? Asyik misteri je. Tak tahu kenapa buat je. Kan? Tak boleh. Kena belajar. Pasal tu kita kata garis panduan. Macam bila sebelum masuk Ramadan, para ulama nyatakan sepatutnya umat Islam tu buat persiapan. Persiapan pertama untuk masuk Ramadan adalah apa? Ilmu. Kalau dia kata tak ada ilmu, macam mana masuk ibadat tanpa ilmu? Tapi orang ramai tak nak bertanya. Sebelum masuk Ramadan. Dah masuk Ramadan baru tanya. Dah lepas separuh Ramadan baru macam, Ustaz, soalan tentang Ramadan. Bukan salah bertanya. Tapi kadang-kadang tempat persediaan. Pasal kita dah masuk tengah-tengah tu macam tak reti bawa kereta, kan, nak belajar bawa kereta sebelum masuk kereta. Bukan tengah-tengah jalan dekat highway 120 km sejam tu, macam nak bawa kereta ni lah. Faham tak? Bukan macam tu cara dia. Pasal kita bila masuk highway tu, mana boleh dah bagi signal tangan ni, langgar adik orang. Kan kawan tu datang dengan 160 km sejam di belakang. Kita bawa macam dia kena nampak aku lah. Tak boleh. Tahu tak? Saya baru belajar. Mana boleh macam tu? Mana sebelum masuk, dah masuk tak boleh tak ni dah. Kurang memberi kesan. Bahkan kita macam terlepas banyak kebaikan yang banyak. Jadi ilmu itu adalah benda pertama. Dan ilmu punya kunci ni adalah bertanya. Dan manusia tak akan bertanya dengan dua sebab. Satu, sombong. Dua, malu. Dua benda tu. Maksudnya kita letak pada diri umat Islam kita ni yang ni kita sangka baik, kita kata apa? Malu. Sombong ada juga sebenarnya. Kan? Aku belajar Fardhu Ain dulu kat sekolah kat Johor tu. Takkanlah ustaz ni nak kata ustaz aku dulu salah. Seriously. Kan? Knowledge manusia ni berkembang. Mana kita dahulu dekat Malaysia ni hanya pakai kitab Jawi yang Melayu saja. Atau lepas tu zaman 60-an tu ketika datang universiti ni ada pengajian Islam, datang orientalis barat mengajar Islam dalam bahasa Inggeris. Lepas tu itu sebab kenapa ada Farouk tu, rujukan dia semuanya English. Kan tak ada rujukan daripada hadis Bukhari ke Muslim ke, tak ada. Macam yang wujud dia adalah Mekeh lah, apa benda nama-nama orang-orang orientalis barat yang datang mengajar Islam. Seriously. Lepas tu zaman sekarang ni makin mudah. Kan ribuan graduan kita daripada tanah Arab datang. Dulu nak hantar perbuatan semua hantar ke UK je. Balik-balik cakap ni what dia. Kan. Tapi lepas tu sekarang ni tak. Dah mula hantar ke Mesir, kan. Di Mesir belajar Arab sekali. Maksud dia di situ dah mula perubahan berlaku. Mana celik Arab ni dah makin banyak pada masyarakat kita. Walaupun sebenarnya banyak huah-humahum je. Kan? Huah-humahum. Tu dia tahulah. Yang lain tu tak tahu pun. Cuma kita kata benda ni dah makin celik. Tapi kalau kita masih lagi gagal untuk belajar, kan, masih lagi tak nak bertanya, tak nak mengetahui, maka masalah. So kenapa Allah Ta'ala kata antara tanda diberikan pada hukuman, diberikan kepada orang-orang yang tidak mahu mengikuti cahaya hidayah Allah Ta'ala, antara hukuman dia, kita tak nak termasuk dalam tersebut. Pasal dikunci mereka ni daripada mendapat kebaikan. Dengan apa? Buta. Pekak dulu. Summun, mereka pekak. Pekak maksudnya tak ni. Lepas tu bila pekak kan, tak dengar hidayah. Kalau dia bertanya, minta tolong orang, mungkin datang jawapan. Tapi tak pernah bertanya. Tak nak bertanya, tak pernah bertanya, takkan bertanya langsung. Lepas tu buta pula, umyun. Baik orang buta dan pekak, tak boleh nak keluar suara pun. Diam. Orang tahu tak nak tolong apa untuk dia? Tak tahu.
Mati kering dia. Kan nak bagi makan ke tidak kan? Orang kata tengok buncit je dia kata kan. Padahal cacing. Kan dia bukan sebab pasal tak cakap. Bercakap tidak. Dah lah buta dah. Pekak dah. Tapi mulut pun dikunci juga. Maksudnya terkunci mulut daripada mendapatkan kebaikan. Jadi kita kata apa maksud dia? Mereka ni diberikan Allah Ta'ala firman, summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Maka mereka tidak dapat kembali. Itu mereka tak mendengar bimbingan, tidak mencari penjelasan, tidak melihat laluan, tidak melihat lalu mengambil pengajaran dan beringat. Demi sungguhnya mereka telah hilang semua wasilah untuk berfikir. Kerana itu mereka tidak akan kembali dari kejahilan dan tidak akan mendapat petunjuk daripada kesesatan. Tak boleh, takkan dapat. Macam dia kata orang tu macam apa lah, mungkin akan datang kalau dia terfikir, dia mempersoalkan dan akan, maksudnya pintu terbuka. Either dengan melihat atau mendengar ataupun dengan dia bercakap. Tapi bila dia kunci saja, tak nak bercakap, tak nak sekian, tak nak tahu, tak nak dengar, dia problem. Macam possibility kan, saya cerita berkenaan apa? Richard Dawkins yang kata apa, dia cukup apa, evolusi punya apa, jago lah sekarang ni. Kan dia macam dia tak nak buka possibility langsung berkenaan ketuhanan. Dia boleh buka untuk apa, makhluk asing, alien. Bila ditanya berkenaan dengan apa, dengan ni tak boleh. Dia kata tak inilah, dia kata apa, bila orang tanya tentang apa brilliant, apa intelligent design. Kan kita design. Bukan datang dengan automatic, apa, dengan tak sengaja, random. Mana ciptaan alam ni random. Kan dia tengok unta tu pelik dengan ciptaan dia, betul-betul boleh adapt dengan kehidupan di padang pasir. Unta sahaja macam tu. Binatang lain tak boleh. Kan adaptation tadi kan. Mana adaptation tadi bukannya datang adaptation sebab asalnya rupa lain jadi macam tu. Kau macam tu diorang bayangkan apa? Ikan paus tu, kalau ikan paus dengan mamalia dekat tanah apa benda yang dikata ancestor, apa benda, entah binatang yang dikatakan serupa. Gajah ke? Apa binatang yang dikata? Dolphin dengan musang. Tu dolphin dengan musang macam mana boleh kait tu? Dekat belah mana bulu? Tak faham betul kan. So stupid actually kan. Kalau saya cakap kurang ajar sikit, kita kata bodohnya. Kan kenapa dia berterus tahu. Dia tak nak. Dia cahaya dah keluar tau. Allah tak berikan akal pada kita. Kita boleh logik. Boleh logik. Dulu orang kata apa? Ada binatang daripada ikan kepada biawak pertengahan tu. Apa silicon. Ada ikan yang apa? Ikan yang macam kaki, ada kaki tu. Tapi lepas cek balik, rupanya ikan tu duduk ada sampai sekarang. Dugong. Bukan dugong. Lupa dia. Apa nama dia? Apa nama dia, entah sekejap. Freeze. Dia kadang search ni masalah juga. Okey. Saya nampak keluar muka-mukan yang Ramadan, kata Ustaz Adli salah. Okey. Fish. Apa, silakan living fossil. Ni ikan ni. Ikan ni. Ikan ni dulu diorang sangka ini adalah ikan makhluk pertengahan. Yalah pasal dia kali bumi. Tengok apa benda kat bawah bumi. Maksudnya bawah bumi ni ada macam ni lah. Dia sekarang ni dah dapat tahu dah kerak bumi kita berjalan. Dulu dia bayangkan dia tutup situ, tak boleh gerak, statik. Jadi apa tahu? Mana yang mati dulu duduk bawah, mana yang mati lewat duduk atas. Jadi kalau gali, itu mati dulu tu. Ini makhluk dulu. Sedangkan kan kerak bumi kita kan bergerak. Kan apa lebih awal dari itu pun mungkin ada. Mungkin benda tu bukan paling awal pun. Tapi kelakarnya dia ni. Jadi dulu orang bila jumpa saja ikan ni punya tangka kan, punya fosil. Diorang ingat ini ikan ni, pasal tak jumpa yang hidup dekat depan mata dia. Dia kata apa? Ikan ni adalah pertengahan di antara ikan dan biawak. Sebelum biawak,
Jadi biawak, dia adalah ikan. Apa pertengahan dia? Ni makhluk ni. Okey. Jadi bila ikan ni ditemui hidup, semua senyap. Tak ada siapa nak batalkan balik. Ada tu gatal mulut cakap macam tu, kenapa? Kan bila datang orang tak nak berikan jawapan kan. Benda tu, hidup lagi. Lepas tu dia orang macam senyap. Silent kan? Jangan jawab, jangan cakap apa. Tak ada seorang pun kata nak betulkan balik fakta. Tak apa, we'll wait. Dia kata, kita tunggu nanti lain pula. La ilaha illallah la syarikalah. Dia nampak dia Allah Ta'ala timbulkan pada mereka pemikiran macam ikan jerung ratusan juta tahun dulu. Rupa-serupa je. Kan, ketam ke, udang ke, serupa je. Tak beza. Lepas tiba-tiba evolusi. Tak pelik ke? Diorang macam berdegil tau, berkeras. Nak juga. Dan di sini kita kata, bila dak ni, kita seolah macam kita apa? Butanya diorang. Kan kita kata budak kecil pun, kita tunjukkan gambar ni, budak kecil pun kata macam tak logik. Untuk katakan benda tu tadi jadi macam diorang bayangkan. Tapi diorang boleh dengan bangganya jadi profesor dekat universiti dengan keadaan bodoh macam ni. Serius tak? Serius. Ini serius. Lepas tu kita pula masuk silibus sekolah kita. Sebab Cambridge kata, Oxford kata, malu. Actually malu. Kita terikut juga. Mana orang bodoh, kita bodoh juga. Orang tu tengah teraba-raba, kita teraba-raba bersama dengan dia. Sedangkan Allah Ta'ala beri kepada kita petunjuk, datang kita nak raba juga. Macam contoh macam bila dibayangkan kata apa, manusia ni dahulu apa, Paleolithic, Mesolithic, benda tak, Homo sapien, Homo erectus dan sebagainya. Kita pun terikut juga. Kita baca dalam Quran, Adam AS berdialog dengan Allah Ta'ala. Kita baca dalam hadis Nabi, Adam tu belajar bagi salam sebelum turun ke muka bumi lagi. Datang kita, kan, diorang ni kata manusia dulu tak tu cakap. Lepas tu masuk dalam gua, pakai cawat. Lepas tu kan, anak Adam dua orang yang berbunuhan tu. Dah ada sistem kehidupan dah, menternak dan bercocok tanam. Datang kita, tak ada. Kira apa? Diorang ni dahulunya asalnya tak reti. Kan? Seriously, Adam turun dah ada ilmu. Malaikat sujud pada, takkanlah Allah Ta'ala sujudkan malaikat kepada makhluk yang gitu. Tak, seriously kan, logik sikit. Malaikat mana makhluk yang mulia disujudkan kepada makhluk yang apa ni? Kan? Diperbodohkan kita bodoh juga. Ikut sama. Masuk dalam buku sekolah, ajar anak-anak kita. Lepas tu anak-anak kita banggang, salahkan siapa? Salah kita lah. Kerana kita berikan silibus yang salah. Pasal benda tu tak boleh. Pasal logik Allah Ta'ala berikan kepada kita hidayah. Jangan lari. Once kita lari, pekak telinga kita, mulut kita tak reti nak bertanya dah. Dan apa? Mata kita akan buta. Tak nampak sebarang kebenaran. Dengan itu dia kata apa? Kerana itu mereka tidak akan kembali daripada kejahilan dan tak akan mendapat petunjuk daripada kesesatan. Bagaimana seorang yang tersesat terpesong terpesong jalan dengan sengaja, sedangkan dia tak mendengar, tidak melihat, tidak bertutur, bagaimana boleh dia kembali? Mana orang terus sesat jalan. Dengan sengaja dia keluar, tak nak dengar, dia degil. Kemudian dah lah pekak, kemudian bisu, kemudian buta. Macam mana agak-agak dia boleh balik rumah balik? Takkan boleh lah kalau dia kata pekak macam orang sesat kat musim dekat pergi umrah kan. Macam makcik yang umur 70 lebih kan, dia tua dari kampung tak tahu benda, terlepas ikut kumpulan kan. Dia nampak tudung sama je, pakai telekong semua sekali. Lepas tu mula kan, kecuali ada render ke ada sekian boleh lah. Dia makcik pun rampung juga, tak tahu ikut colour apa. Ikut warna tu tersilap colour. Daripada ikut Malaysia, ikut Turki. Lepas tu silap pula, sesat. Macam nak buat? Tapi kat situ boleh lagi apa? Buat kan? Dia boleh lagi macam kan, orang nampak dia ada inisiatif nak cari ruang jalan balik, maka orang bantu. Tapi kalau dia yang pekak, buta, bisu, dia nak tolong macam mana? Yang ini kurang ada name tag kan? Hotel mana? Bawa sampai hotel. Yang orang katanya, Ustaz, pakcik tu hilang. Tak apa, balik jadi sampai lah tu. Lepas isyak ni sampai. Ada orang hantar. Lepas tu makcik tu merajuk, tak nak ikut kumpulan tu lagi dah, grup tu. Pasal dia apa? Dia kata dia orang tinggalkan dia. Padahal dia lari nonong tinggalkan orang tu. Itu contoh lah. Maksud dia payah. Kan pekak, bisu, buta. Dan actually makcik-makcik Turki yang suka langgar orang tu, diorang baik. Tapi diorang langgar orang sebab diorang takut sesat. Pasal kalau terlepas, diorang tak tahu cakap apa. Pasal orang tak di tanah Arab tu biasanya bahasa Melayu sekarang ni dah common. Bahasa Inggeris okey lah sikit-sikit. Kemudian bahasa Urdu, kan, Arab sebagai yang utama.
Kalau dia kata dia orang Turki, tak siapa boleh cakap. Jarang sangat orang boleh cakap Turki. So, jadi problem lah. Kalau dia tersesat, nak lari ke mana? Itu sebab kenapa dia time jalan, dia macam kereta api. Dan duduk diam kan, dia bagi makanan kat kita, dia kongsi air, kan. Kalau kita mungkin dekut tak bagi kat orang, dia lagi baik dari kita. Tapi kejap lagi bangun jalan tawaf, janganlah senyum. Dia langgar, beli apa tak kisah. Pasal takut sesat. Takut sesat. Yang ini orang ni dah buta pekak bisu, tak takut sesat lah, dia tak tahu, dia ingat. Okay? Bahkan macam mana orang ni boleh patah balik? Takkan boleh patah balik. Dia akan terus masuk ke dalam kesesatan dan takkan patah balik. Itu yang tak berikan gambaran. The first one, daripada ada dua kumpulan berkenaan. Maksudnya orang ni tutup terus. Perumpamaan ini bertepatan dengan golongan Yahudi dan seumpama mereka yang mengenali kebenaran dan mengenali penyerunya, namun mereka lebih mencintai kebutaan ke atas petunjuk. Ini contoh macam apa? Dan kisah Islamnya Abdullah bin Salam. Okey. Abdullah bin Salam ketika dia masuk Islam, dia nak tunjuk kepada Rasulullah SAW berkenaan dengan kedudukan dia. Kedudukan dia di hadapan Rasulullah SAW. Dan dia nak tunjukkan perangai Yahudi macam mana. Dia jumpa Rasulullah SAW dan dia tanya Rasulullah SAW soalan tu dia tanya. Ciri bahkan soalan Nabi, dia tanya Nabi tu, dia nak test Nabi SAW, adakah Nabi ni seorang Nabi. So lepas soalan tu ditanya dengan panjang lebar, ada 3-4 soalan. Dan bahkan lepas tu dia mengucapkan syahadah, dia masuk Islam. Dia kata apa? Lepas dia tanya semua soalan tu saya tak terangkan, panjang sangat. Dia kata apa? Bila dia lepas Rasulullah terangkan berkenaan soalan-soalan tu, qala, dia berkata, asyhadu annaka Rasulullah, aku bersaksi bahawa engkau adalah utusan Allah Ta'ala. Thumma qala, kemudian dia kata, ya Rasulullah, innal yahuda qaumun buhutun. Kaum Yahudi ni adalah kaum yang buhut, yang dahsyat dalam apa? Dia punya penipuan, pendustaan dia. Buht. In alimu bi islami qabla an tas'alahum bahatuni indaka. Jika mereka tahu mengenai keislamanku sebelum kau menanyakan mereka mengenai menanyakan mereka, bahatuni, mereka akan buat bohong ke atas namaku. Mereka akan dustakan, mereka akan kata aku ni bukan orang yang layak, bukan. Dia akan cakap macam tu. Okey. Bahatuni indaka. Jadi hadis kata faja'atil yahudu wa dakhala Abdullah ba'al baita. Lalu datanglah orang Yahudi, kemudian Abdullah masuk dalam rumah, menyuruh. Faqala Rasulullah SAW bersabda, ayyu rajulin fikum Abdullah ibnu Salam. Lelaki manakah? Lelaki apakah Abdullah bin Salam di tengah-tengah kamu ni? Di kalangan kamu ni Abdullah bin Salam ni lelaki yang macam mana? Qalu, berkata orang Yahudi, a'lamuna, orang paling alim di kalangan kami, wa ibnu a'lamina, dan anak orang paling alim dengan kami, wa akhbaruna wa akhyaruna, orang terpilih dengan kami, wa ibnu akhyarina, dan anak orang terbaik dengan kami. Khair akhyar. Lalu faqala Rasulullah SAW, afara'aitum, apakah pendapat kamu, in aslama Abdullah, kalau masuk Islam Abdullah bin Salam. Qalu, mereka berkata, a'adahullahu min dzalika, semoga Allah lindungi dia daripada perkara demikian. Ni orang Yahudi tu. Lalu ketika dalam satu riwayat Nabi tanya mereka 3 kali. Mereka ulang 3 kali juga jawapan yang sama. Dia orang baik, orang paling alim, anak orang alim, orang paling baik, anak orang paling baik. Okey. Lalu bila Abdullah keluar, fa kharaja Abdullah ilaihim, lalu keluarlah Abdullah bin Salam di depan mereka. Faqala, dia berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Faqalu, lalu mereka, orang ramai Yahudi itu depan-depan tu dia kata, syarruna ibnu syarrina, ini orang jahat dengan kami, anak orang jahat. Depan-depan dia, baru sekejap dia cakap, terus tukar depan-depan tu juga. Macam tu yang dikatakan oleh pengarang kita. Dia kata Yahudi yang tahu kebenaran, tahu penyeru dia, tapi mereka lari dan juga menentang terhadap kebenaran berkenaan. Okey. Mereka nakkan mereka mencintai kebutaan ke atas petunjuk. Sesungguhnya telah ada di sisi mereka cahaya dari kesan-kesan wahyu langit.
mana apa dalam kitab mereka dahulu, walaupun telah diselewengkan oleh golongan yang awal, yang sebelum mereka. Namun begitu, dalam tu ada sikit-sikit tinggal kesan-kesan berkenaan wahyu Allah Ta'ala masih lagi ada. Itu sebab mereka masih lagi percaya tentang akhirat, percaya malaikat, percaya syurga neraka, percaya tentang datangnya para anbiya. Mereka ada kepercayaan tadi. Itu sebab kenapa kita kata ada segi tajuk akidah dan sebagainya, itu menyebabkan sembelihan mereka halal untuk kita. Dengan sebab itu mereka ni masih lagi ada sedikit kesan tauhid dalam dia punya mereka punya akidah tu, masih lagi ada benda yang benar. Ada yang benar lagi dalam akidah mereka. Pasal kesan daripada benda yang tertinggal dalam kitab wahyu Allah Ta'ala pada mereka. Dia kata, namun mereka menolak apa yang datang kepada mereka daripada cahaya Al-Quran. Tapi bila mereka datang Al-Quran, selari dengan apa yang mereka fahami, mereka tolak Al-Quran. Tolak cahaya Al-Quran Maka Allah Ta'ala hilangkan cahaya di sisi mereka. Maka Allah Ta'ala bukan hilangkan Al-Quran je, hilangkan apa mereka pegang pun habis. Itu yang sampai sekarang kita lihat kan. Tak ada macam bila sebut apa solat mereka, tak tahu kan, apa puasa mereka, tak tahu. Sedangkan dahulunya semua para anbiya solat. Dahulu semua para anbiya puasa. Bila tanya sekarang dong puasa macam ni, macam bila tengok orang Kristian contohnya, tak ada puasa. Puasa macam mana, tak tahu. Ada semua puasa Kristian, how dia fasting. Tak pernah nampak gambaran tertentu Kemudian masalah bila solat, praying. Bila sebut pray, dengan maksud dia pray asking from Allah, from the Father, dia kata. Bukannya maksud dia praying is actually satu ritual khas yang macam dibuat oleh para anbiya. Sedangkan para anbiya dahulu sujud jatuh kepala. Ibrahim jatuh kepala ke tanah, berdoa pada Tuhan. Isa jatuh ke tanah kepala, Musa jatuh ke tanah, sujud. Diorang tak pernah sujud. Pelik juga. Belah mana diorang serupa dengan para anbiya tadi kan? Tak ada keserupaan. There's no similarity. Ibadat yang dibuat oleh Nabi-Nabi tadi dengan apa mereka buat, tak ada similarity. Peliknya. Mana hilang? Pasal Allah Ta'ala hilangkan terus. Diorang tak nak Islam, maka apa dalam agama mereka pun habis hilang. Tak ada benda tinggal. Tak ada benda yang tinggal. Tak habis semua sekali. Okey. Dan Allah biarkan mereka dengan kegelapan, mereka teraba-raba. Okey, faham Itu kumpulan yang pertama. Yang kita kata munafik, yang kata, kalau Ibnu Katsir kata dia munafik peringkat pertama. Peringkat yang peringkat first grade. Yang ni yang memang masuk neraka tak keluar dah. Dan bahkan tak ada iman langsung. Mana pure nifak. Mana munafik yang tulen. Ini yang first degree punya munafik. Okey, sekarang datang kumpulan kedua pula. Munafik juga, tapi second degree. Yang ini takut sikit. Sebab apa tahu? Dia punya gambaran tu, kalau kita baca balik, kena kepada sebahagian umat Islam yang mengaku Islam. Umat Islam yang mengaku saya seorang Muslim, sifat yang kedua ni kadang-kadang terkena sikit. Okey, kita baca. Kemudian datang perumpamaan kedua untuk menjelaskan keadaan golongan munafik bersama petunjuk-petunjuk Al-Quran. Yang kita kata, bila Allah kata au kasayyibin minas sama, atau seperti apa? Awan gelap, awan hujan yang datang, yang berada pada langit. Yang fihi zulumat. Okey? Yang ada kegelapan. Wa ra'dun wa barq. Okey, yang mana dikata perumpamaan mereka ni diberikan perumpamaan oleh Al-Quran. Mereka ni ada seperti hujan dari awan yang dalamnya ada kegelapan yang menghitam. Kemudian bukan awan hitam je, hujan lebat dah. Kemudian awan hitam. Kemudian dalam itu ada bunyi guruh yang gemuruh. Kan bunyi meletup tong kan. Kemudian cahaya kilat yang mengejutkan. Kan kejap itu. Okey. Jadi mereka ni, sehingga mereka ni bila duduk dalam keadaan berkenaan, meletakkan jari-jari mereka dalam telinga mereka kerana kedahsyatan guru-guru yang membakar, kerana takutkan terhadap diri mereka. Mereka bimbangkan diri mereka ni akan binasa, maka mereka cepat tutup telinga, takut kematian. Ni orang Melayu kita pun dia kadang-kadang gitu kan. Benda tu ialah memang kita kata kalau dah nak kena, kau bengkok badan pun sakit juga kan. Bukannya macam bengkok badan tak sakit, tegak-tegak sakit, sama je. Jadi orang akan bengkokkan badan, tutup kepala kan. Actually sama je, tapi tindakan kerana apa? Kerana kedahsyatan yang berlaku tadi, orang tu akan curl up badan dia, tutup telinga dan sebagainya, nak cover. Sedangkan tak boleh cover pun, dia tutup telinga pun, kalau benda tu nak kena badan dia, kena terbakar jugalah. Jadi dengan sebab itu mereka kena ketakutan terhadap diri mereka, bimbangkan mereka akan kena peti berkenaan, bimbangkan hazarul maut, ya, takut kematian. Sedangkan itu manfaat pun, kadang-kadang dia kata dia tutup telinga, ja'alu asabi'ahum
fi adhanihim. Mereka masukkan jari mereka dalam telinga mereka. Minas sawa'iqi, dia sebab guruh yang berlaku. Hadaral maut, bimbang kematian. Tapi masalahnya, kalau tutup telinga pun buat apa? Kalau tutup telinga apa? Guruh tak panah. Mana pula datang idea mana? Kan? Contoh macam orang angkat pistol kita, angkat tangan. Angkat tangan tak semestinya orang tak tembak. Kan? Kan? Tahan tangan, kuasa tangan anda tidak boleh menghalang peluru berkenaan. Tahu? Orang Malaysia ni banyak power of the hand tau. Kan bila lintas jalan raya kan, dia tahan, dia langgar dia, orang pun tahu. Dia ingat orang akan berhenti untuk dia pasal muka dia garang. Lah, itu kalau orang baik je. Kalau orang tak baik, dia langgar je, boleh apa kan. Kalau orang tu gila ke mabuk dan sebagainya, mana nampak tangan kita. Kita gunakan tangan, kita patut bimbang. Elaklah, tunggulah dulu. Ni kadang gunakan, benda tak bermanfaat pun. Tangan tu bermanfaat bagi orang yang beradab. Yalah. Atau macam tu. Tik, cok. Kan? Kan boleh lah. Kalau orang tu jenis yang tengok betul. Kalau dia rabun, nampak apa? Tak nampak, langgarnya. Kan? Jadi secara tak langsung tak ada beza sebenarnya. Jadi macam orang tutup telinga pun tak ada faedah. Tapi kena ketakutan kematian, diorang anggap itu adalah paling menyelamatkan mereka. Tutup telinga. Padahal benda tu kena lah. Kenapa kaitan pun? Okey. Okey, tapi Allah Taala memang meliputi ke atas mereka. Okey. Mana ja'alu asabin fi adhani minas sawiq hadzal maut. Wallahu muhitum bil kafirin. Tapi Allah Taala sebenarnya meliputi pengetahuan terhadap orang kafir. Bukan yang Allah Taala tak tahu siapa yang kafir, siapa yang tak kafir. Mana tak payahlah mereka nak tunjukkan ketakutan ke sebagainya. Allah Taala siapa kafir tak kafir. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Mana hampir-hampir kilat itu kerana keamatan kilauannya menghilangkan kekuatan yang ada pada mata mereka. Mana mata mereka ada daya. Jadi kalau kata kilauan tu terlampau kuat sangat, kan kita pun kalau orang tekan flash kat mata kita, kan hilang sekejap mata kita. Mata kita macam kan jadi hitam, hilang. Bayangkan kalau benda tu berterusan, mata kita akan hilang penglihatan. Kalau cahaya terlampau terang sangat untuk tempoh yang berterusan yang panjang, mata kita akan rosak. Merosak. Dia tak boleh, dia ada tempoh. Mana kita dalam mata kita ada nerve optik kan, dia tangkap cahaya, dia kesan cahaya, dia detect cahaya. Tapi cahaya tadi tak boleh banyak sebab kita ada iris yang buka tutup. Kalau cahaya terang sangat dia tutup. Kalau cahaya kurang dia buka. Tahu kan? Ke tahu ada mata je, tak tahu macam mana dia berfungsi. Tak, seriously. Masa sebenarnya banyak manusia kita ni sebenarnya kadang-kadang kita kurang bersyukur sebab kita tak tahu apa benda fungsi badan kita. Kan kita main pakai je. Lepas hilang ini berguna. Sebenarnya kan tahu. Badan kita ni dia ada limitation. Bab mendengar, bab melihat, ya. Mana semua tu ada limitation. Nanti saya sebut, saya kata apa? Kalau orang tahu apa segala benda macam badan dia bertugas. Atau macam kita kata mata. Kan mata kita kan ada air mata. Lepas tu ada pula tak air mata dan sebagainya ke. Air mata tu sendiri. Kalau tak ada air mata, kan katakan tuan-tuan yang punya mata tak ada air mata. Kulit mata, kelopak mata kita dengan biji mata melekat tau. Kalau tak ada air. Katakan tak basah ni basah ni. Katakan benda tu kering, melekat. Atau kenapa tu? Bukan mata. Kan ni pun jiduh mata. Kalau kita macam tu, itu satu. Air liur, gigi, kuku, peluh. Actually tak ada benda yang kat badan kita yang kalau kita tahu fungsi dia, setiap hari kita buat kesyukuran tau. Syukur hari ni syukur untuk untuk ada air mata. Hingus. Kan hingus kita ada hingus pasal dia tangkap habuk dan sebagainya. Kalau tak ada, mati lama dah kita. Tapi tak ada orang buat kenduri kesyukuran sebab ada hingus. Betul tak ada kan? Sebab apa? Sebab ada air liur. Kan, lepas tu kemudian jus gastrik kan, jus perut kita kan, yang asid ke, yang alkali ke. Seriously, banyak hemoglobin darah. Kemudian apa lagi? Kulit, benda banyak benda kita tak syukur. Itu yang kata iris mata kita kan, dia buka tutup. Dia untuk kawal cahaya masuk. Kalau dia buka sentiasa, kita buta. Pasal reseptor cahaya kan, penangkap di belakang mata kita, dekat mata kita tu, dia tak boleh dedahkan kepada cahaya dengan tempoh yang terlampau lama. Dia akan overwork dan terbakar dan habis. Tak boleh pakai dah. Tak boleh pakai. Sebab kenapa? Iris kita tahan buka tutup. Datang kita ni kita tak tahu benda, kita tahu pakai je. Itu sebab kenapa kita tahu bahawa Allah Ta'ala berikan benda berkenaan mata kita ni ada sistem automatik. Bila flash tu mata kita tak dan dia laju sangat ke,
Dia tengah laju dah, tapi termasuk banyak juga. Kan limpahan cahaya tu sampai sekarang orang tu buta kejap. Dia macam hitam kan. Tak cari kejap lagi ambil handphone, kan pasang flash pun buka. Lepas tu tengok apa jadi. Kan jadi macam apa kan. Pasal limpahan yang terlalu banyak sangat. So, jadi kita kata itu yang berlaku. Mereka ni kilat tu hampir-hampir menghilangkan kekuatan yang ada di mata-mata mereka. Okey. Dan mereka ni apabila mereka tersempak dari kilat berkenaan satu pancaran, mereka mengambil peluang pancaran berkenaan dan mereka berjalan dalamnya berapa langkah yang kecil. Ya, nampak cahaya je. Kan? Kan bila kata apa yakadu barku yaqtafu absarum. Kullama adaa lahum masyaufi. Bila setiap kali mana kilat tu terangi keadaan mereka, mereka nampak jalan, mereka jalan. Wa idza azlama alaihim qamu. Bila kilat tadi dia gelap, tak nampak apa, mereka pun diam. Okey. Dan bila reda kilat dan hilang kilauannya, mereka berdiri tempat mereka, ketakutan kerana apa kesungguhan mereka yang melampau untuk selamat. Walau syaa Allahu la dhahaba bi sam'ihim wa absarihim. Kalau tak nak, Allah Taala hilangkan pendengaran mereka, penglihatan mereka. Okey. Allah Taala akan tambah kalau Allah Taala ingin, Allah Taala dia akan menambahkan pada lontaran buruh, lalu ia memekakkan penglihatan mereka dan menghilangkan pendengaran mereka. Dan jika dikehendaki saya ditambahkan pada cahaya kilat, lantas ia akan membutakan mereka dan menghilangkan penglihatan mereka. Kalau tak nak, dia boleh datangkan berkali-kali. Pasal actually dalam 1 saat, dalam 1 minit, kalau ada satu tempat tu ditunjukkan, ada dalam YouTube dia tunjukkan. Dalam satu minit ke berapa minit, ratusan kali kilat tu. Pada satu tempat tu, ratusan kali kilat. Kilat tu melintas 1, 2, 3, 4, 5. Bayangkan punya banyak, ratus. Lebih banyak daripada saat ni. Dalam masa 1 minit tu kilat memancar berkali-kali. Kalau kita duduk tengah-tengah tu, kita pekak, buta pun buta. Pasal banyak sangat kilauan cahaya dan banyak sangat bunyi yang memekakkan telinga kita. Itu kalau Allah Taala nak bagi pada orang mungkin Allah Taala buat macam tu. Dia actually konsep ni macam orang yang dia masuk Islam, zahirkan Islam, dia tiap kali nampak Islam tu bagus, dia sokong. Macam menguntungkan. Bila masuk Islam, dia meniaga-niaganya kaya. Happy. Dia happy dia kata, tengok, inilah kebaikan Islam. Okay. Bila tak dapat pada dia, mana dia nak dia dapat faedah aja, dia kan tengok. Bila tak ada je faedah, atau lama kemarau, lama tak sekian, lama tak dapat harta dan sebagainya, dia kan sebab apa pasal ni Islam ni macam dia akan mula start bercakap. Dia akan mula start nak ambil idea komunis lah, idea sosialis lah, liberal lah sebagainya. Mana ada masa dia nak sokong Islam, ada masa dia lari daripada Islam. Dia akan sekejap nyala, sekejap padam, sekejap nyala, sekejap padam. Yang mana kita tahu dalam diri dia ni macam iman ada sikit macam titik-titik iman, tapi masa ada titik kekufuran pun ada juga. Serentak dalam masa yang sama. So dia happy kalau anda kata benda terangi, tapi dalam masa yang sama dia lari dan takut daripada benda berkenaan. Pasal sumber dia satu. Cahaya dan guruh tadi adalah benda yang sama. Kan guruh tu dan cahaya dia turun serentak. Bunyi bentum pun benda yang sama. Yang dia tak nak dengar kalau boleh. Cahaya yang menerangi tadi, yang memberikan faedah pada dia, juga benda yang sama. Itu wahyu Allah Ta'ala. Mana Al-Quran tu dua sekali. Bila datang Al-Quran memberikan arahan kepada mereka, mereka tak suka dengar. Mereka tak suka. Ini wajib. Tak suka lah wajib-wajib banyak sangat. Kan? Dia tak suka. Bagi diri dia macam terlampau banyak benda yang restrict dia. Pandang ni tak boleh, pegang ni tak boleh, nak jadi cantik pun tak boleh, dia kata. Saya tak tahulah pula tak boleh. Siapa yang panggang sangat dia kata tak boleh. Dia kata kalau macam tu tak bolehlah orang tu jadi model. La ilaha illallah. Model apa? Model apa? Soalan dia model apa? Model tapak tangan boleh lah. Tahu tapak tangan. Benda yang boleh dedah lah. Pasal Allah Ta'ala nyatakan dalam Quran, dalam surah An-Nur. Itu sebab bila kata Muslim, non-practicing Muslim, ini masalah dia. Non-practicing Muslim by name. Mak bapak dia Islam, atuk nenek dia Islam by name, tapi tak praktis Islam pun. Entah solat, entah tidak, entah apa, entah tidak, tahu. Kalau zaman dahulu kali mazhab Syafi'i bunuh dah, entah solat kan, contohnya. Tapi dalam masa sama kita kena faham. Kita kata dalam surah An-Nur ayat 31, Allah dengan jelas nyatakan. Kalau tak kata apa? Wa qul lil mu'minat, dan katakanlah Muhammad kepada wanita-wanita beriman, yaghdudna min absarihin, dan mereka tundukkan pandangan mereka, wa yahfazna furujahun, mereka melihara kehormatan mereka, kemaluan mereka, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha,
Dan jangan mereka tunjukkan perhiasan mereka, kecantikan mereka, kecuali apa yang nyata daripadanya. Wal yadribna bi khumurihinna ala jiyubihin. Dan mereka melabuhkan tudung kepala mereka ke atas belahan baju mereka. Ini ayat tak ada ayat kuat, tak apa, kalau ini tak kuat lagi menunjukkan tudung itu wajib. Saya tak faham mana lagi. Ayat tu tak tahu, ayat tu kata khumur, tudung kepala, tapi mungkin dapat campur ustaz. Aku ketuk kepala kan. Seriously kan? Kan? Faham tak? Benda ni tadi jelas dan nyata, tak ada sembarang kesembunyi. Mana maksud dia dengan jelas Allah tak nyatakan. Wala yubdina zinatahunna, dan jangan mereka tunjukkan, jangan mereka menunjukkan kecantikan mereka, perhiasan mereka, kecuali illa li bu'ulatihinna, kepada suami mereka, au abaihinna, atau bapa mereka, au abai bu'ulatihinna, atau bapa suami mereka, au abnaihin, atau anak-anak mereka, au abnai bu'ulatihin, atau anak-anak suami mereka, yang bukan anak dia dengan suami dia, tapi anak suami dia dengan orang lain, dengan perempuan lain, anak suami dia. Au bani ikhwanihin, au ikhwanihin, au bani ikhwanihin, atau adik-beradik lelaki mereka, ataupun anak-anak adik-beradik lelaki mereka, anak-anak adik-beradik perempuan mereka, au bani akhwatihin, au nisaihin. Allah Taala limitkan dah, tak timbul daripada lain. Maksud dia tak perlu persoalan macam takkan tak boleh, tak boleh lagi. Dia kadang-kadang golongan ni time puasa Ramadan pergi buffet kan, buffet Ramadan di hotel sekian. Kita rasa berimannya, angkat tangannya tu kan. Tapi bila time beramal Islam sikit, tak ada endahkan langsung firman Allah Taala. Peliknya dia kata masih lagi, yelah, dia kata kerana pakai tudung ni belum lagi mencerminkan hati. Kebanggaan yang berlaku adalah orang yang berpakai tudung buat benda yang salah, dia masih lagi dikira sebagai salah atas kesilapan dia. Contoh macam salah dia mengumpatlah. Jangan kata macam, tengok pakai tudung tapi mengumpat juga. Tengok saya tak pakai tudung, saya tak mengumpat. Padahal dia akan mengumpat orang tu. Mengumpat orang pakai tudung. Kan? Kalau orang tu ustaz kan tak pakai tudung tapi baik, dia cerita diri dia lah. Lepas tu kemudian orang yang tak pakai, yang pakai tudung tapi mengumpat, dia mengumpat orang, dia akan mengumpat orang tu kan. Siapa lagi baik? Seorang mencuri, seorang perompak, sama je. Semua sama je, the same, tak ada beza. Cuma kesalahan itu kesalahan yang berlainan. Kita tak boleh kata macam pencuri dan perompak, siapa lagi baik? Mana lagi baik? Dia perbandingan lagi baik tu salah. Yang dikatakan dua-dua salah. Yang ini dosa dia sekian, yang ini dosa dia sekian. Tapi bukan kita kata benarkan, tak ada benarkan langsung. Dan sebab itu kita kata masalah pakai tudung dan sebagainya, tak sepatut timbul lagi persoalan. Lepas tu nak dedah, tak pakai bikini, tak boleh pakai swimsuit. La ilaha illallah, kau bangsa apa? Agama apa kamu? Kan, macam tu sekali pun tak boleh faham. Ini masyarakat macam ni, kita kata lapisan ya. Kalau Islam datang kan, nanti dia nak mati, dia nak cari Islam. Kan, kalau bapak dia mati, dia akan buat tahlil. Nak atas name of Islam, dia akan buat. Kan bila anak dia datang, anak dia lahir, dia akan buat akikah sebagainya. Tapi dalam segi masalah kepatuhan perintah Allah Taala tak buat. Tapi dia suka something of Islam is bentuk spiritual dia punya upacara yang berbentuk kerohanian tu, dia akan try ambil. Kan tu yang sekali-kali pelik kena tipu dengan tarikat, orang macam ni lah. Kan? Pasal dia tak kerti. Sepatutnya kepatuhan kepada Allah Taala total, bukannya sebahagian, bukan separuh, semua. Dan itu salah faham dalam masyarakat kita. Sampaikan itu yang saya kata tadi, first degree of munafik tadi. Saya kata mungkinlah kita kata kafir terus, itu yang first degree. Second degree ni Muslim sekarang ni ramai. Actually ramai sangat macam ni. Yang bila Islam tu bagus, hebat kan, I Muslim kan, macam untuk Gaza dia ni. Lepas tu kan semayang tidak. Lepas tu bagi nama Allah Taala dia takbir, geram, marah siapa yang suka kacau nama Allah Taala. Lepas tu semayang tidak. Apa ceritanya? Kan? Di mana duduk dia? Kan di mana duduknya dia benda berkenaan? Salah. Kan salahnya kedua kefahaman tadi. Nama Allah Taala dipertahankan, tapi arahan Allah Taala tak dengar. Nama bapak kita marah orang kacau nama bapak kita. Tapi apa? Tapi bila bapak kita suruh kita tolong angkat sampah, tolong buang tolong sidai baju, tolong sapu depan rumah, tolong pergi kedai, sepatah haram kita tak ni. Tapi bila orang kacau, siapa kacau bapak aku? Kan? Actually pelik lah. Yang bapak tu kata macam dia, benar anak aku ni gila sebenarnya. Kan sibuk tentang nama aku, tak pernah sibuk tentang arahan aku. Terpayah dia, pasal dia pun tak nak anak macam tu. Saya tak nak anak macam tu. Siapa nak anak macam tu? Tak, siapa nak anak macam tu? Pelik lah. Apa guna dapat anak yang tak taat, tapi nama kita beria, lawan kes mahkamah sebagainya, pertahankan nama kita. Tapi nama baik keluarga kita lah. Tapi dalam sama kita punya arahan sikit tak dengar.
Permintaan kita sikit tak ni? Jenguk tidak, ziarah tidak. Lepas tu setahun sekali hantar kek, happy birthday to you. Tapi itulah masyarakat kita macam tu lah. Jadi Islam tu kadang-kadang difahami macam tu. Mana bila nak dengar arahan tak mau, kan? Tapi cahaya datang, jalan. Cahaya, jalan. Ini halal itu adalah apa? Mencari halal itu adalah kewajipan. Padahal pasal kini jual kicap. Dia kicap. Halal. Okay, halal buat tak? Bahawa halal dia kau sokong. Tapi bab berkenaan dengan arahan yang lain, nampak tak the same similarity tadi? Dia ada persamaan. Tu sebab saya kata bab yang nombor 2 ni yang Ibnu Katsir kata dalam tafsir dia kata agak ni sikit, agak ringan. Dia second degree berbanding dengan the first degree tadi. First degree tadi memang kafir terus. Dia memang tak nak langsung. Tak nak langsung kepada iman. Yang ini zahirkan, sekali-sekala nampak nak iman, nak macam nak iman. Second time nampak macam nak kufur. Kan? First time nampak macam tak apa. Second time nampak macam teruk. Di kumpulan ni pelik sikit dia kata. Jadi ya. Itulah Islam wasatiyah panggil. Bila itu bab Islam dah dia akan cerita itu. Bila hari tu dia ekonomi kapitalis mula jatuh, dia pun macam tengok Islam lah penyelesaian. Lepas tu dalam masa sama arak, judi dan sebagainya jalan juga. Tak kena lah. Bukan macam tu cara dia. Kita kan hanya sebut Islam ni, tengok ya Islam lah penyelesaian. Tengok orang yang puji. Kita kan nak pujian. Kita nak praktikal. Pujian tak penting. Orang puji kita pasal kita nak kita punya kedudukan dengan Allah Ta'ala berjalan. Bukan hanya setakat atas nama, tapi atas praktikal. Ni kadang kita kata kita hamba Allah Ta'ala, tapi lah, you are servant of Allah. Tapi kita laksanakan tak perintah dia. Tajuk yang kita kena tanya balik. Dia apa? Dia kata sesungguhnya dia, innallah, mereka ni ala kulli syai'in qadir, terhadap satu maha berkuasa. Itu daripada menghimpunkan semua itu adalah dia boleh menghilangkan pendengaran mereka dan penglihatan mereka bila dia kehendaki. Masa dia buat macam tu, dia boleh jadikan orang tadi tu buta terus. Masa dia jadi langsung tak nampak nak pergi mana. Kan asyik tak dengar arahan, tapi nak ikut Islam. Tapi kalau tak buat macam tu sampai dia buta. Buta tu yang jadi kes buta tadi pergi mana? Zikir lompat-lompat, tak tahu gimana. Tak nak ikut Islam betul tidak? Nak arahan Allah tidak. Lagi sekali dia buat mereka barulah. Keluarlah agama baru. Keluarlah fahaman baru. Kan? Itu Islam liberal dan sebagainya. Keluar sebab itu. Kan nak kata taat perintah Tuhan. Nak. Tapi contoh macam bila kita tengok sistem Islam. Kan dia kata tak setuju dengan pembahagian harta dalam Islam, tak adil. Tapi Islam adalah agama. Pelik nampak tak ada pelik. Kejap dia kata Islam adalah sekian. Lepas tu dia lawan Al-Quran. One day dia kata Islam ni penyelesaian pada masalah wanita di barat. Ni ayat doang. Tapi dalam masa yang sama dia lawan Quran kata berkenaan dengan pembagian harta, berkenaan poligami, berkenaan banyak benda pelik. Jadi dia sekali kita tahu dia ni agama apa. Kita kata agama apa. If you want to say a Muslim kena accept Al-Quran. Tolak Quran kafir. Tapi dia sokong Quran, dia sokong sebahagian Quran, dia tolak sebahagian Quran. Muzabzabin dipanggil. Kejap sini. La ilaha ula wa la ilaha ula. Tidak kepada golongan beriman, tidak kepada golongan kafir. Dia tengah-tengah tu. Golongan macam apa? Pengadil. Dia pengadil pula. Referee. Apa? Lantikan mana? FIFA. Masalah. Jadi kita kata kumpulan bahaya. Betul saya kata kalau kumpulan ni yang nombor 2 ni memang wujud. Depan mata kita tengok. Kan? Dia nampak Islam ni, dia akan bila tentu dia akan bersama Islam. Perkara yang satu berikutnya ni dia akan lawan Islam pula. Dia rasa macam benda tu macam tak kena kan, dia tok dengar. Tak mau. Tak nak dengar. Dia takut macam kalau ikut Islam dia mati. Ikut Islam dia miskin. Ikut Islam dia akan mundur. Dia tutup telinga. Tapi bila satu masa ni Islam lah penyelesaian, Islam lah sekian. Lepas tu jadi besok jadi Islam tu tutup telinga balik. Perasan tak? Benda ni memang berlaku dalam masyarakat kita. Mana one time kita tak nak buat Islam, tak nak asal. Ini sebab apa? Kita kata kalau buat Islam nanti kan akan jadi dia tuat negatif. Meaning that dia macam ni lah. Tapi satu masa pula kita kata kitalah yang menganjurkan musabaqah Quran, kita rasa kitalah yang ini Islam kan? Kan? Pelopor pada Islam, hak halal. Sebenarnya benda tu bisnes. Tu hak halal hak kan sebagainya kan. Singapura nak rebut. Ni nak rebut, China pun nak buat kalau boleh. Halal kan. Lama sekali bila halal tu dia actually lagi banyak. Kita mana satu ada
2 bilion lebih kurang manusia kat dunia ni kan, yang akan cari benda halal. So kalau dia kata benda halal ni dapat jadi marketing, dia start fikir macam tu, duit je. Tapi nama dia apa nama Islam lah. Tapi bila bab halal ambil, bab benda ni langgar pula. Saya tanya apa dengan di BKL, apa pasal actually dia bar dia actually sistem Malaysia ni, bar dia punya lesen untuk berniaga bar dikeluarkan oleh BKL. Okey. Tapi arak-arak yang ada dalam bar tadi takkan boleh disita kalau dia kata orang tu langgar lesen, tak ada lesen dan sebagainya. Arak dia hanya boleh dikonfiskated oleh custom. Nak tahan bahan liquor tu kena custom yang campur. Tapi untuk tolong boleh jual ke tidak, di BKL boleh bagi. Faham betul. Dah jadi pening kepala. Dia actually pasal kena tahu pasal dia benda ni, pasal diorang ada beza Mana jual arak saja macam barang runcit lain. Jual arak, hidang arak tu lain. Kan? Hidang arak ada lesen lain. Tapi lesen tu dikeluarkan oleh BKL. Tapi kalau dia kata diorang langgar, di BKL tak ada rampas. Tak boleh tutup. Tak boleh. Pasal benda tu tadi dia akan ni kepada custom yang kena buat kerja. Ni pelik-pelik, ni pening, dia complicated. Ini contohnya tu lah. Saya pasal telefon semalam, saya tanya kan? Jadi custom pula kata, mana dia bukan kami. Yang tanya ni, dia kata bukan kami. Saya termengarut dah hutang-hutang ni. Okay. Baik. Jadi kata apa? Dia kata maksud dia Allah Ta'ala boleh hilangkan. Kalau anda kata berterusan menjadi, last sekali saya kata lah, tidak tahu mereka ni agama apa. Last sekali tak kepada ini, tak kepada itu. Yang last sekali dua-dua menyampah. Yang kafir menyampah kat orang, kan? Yang mukmin pun menyampah kat orang. Sama aja. Kan pasal golongan ni golongannya apa? Muzabzabin. Perumpamaan berkenaan menyamakan habuan mereka daripada kehidupan dan cahaya dengan habuan orang yang berkait dengan hujan berawan gelap, yang ia pada hakikatnya adalah kehidupan untuk bumi mati. Maksudnya itu habuan lah, habuan bagi orang yang munafik ni. Pasal apa? Actually Allah Ta'ala berikan gambaran mereka ni untuk life and hidayah. Pasal Al-Quran ni datang dibayangkan macam hujan. Bagi tanah ia adalah kehidupan. Tapi bagi diorang, hujan tadi akan diiringi oleh oleh apa? Oleh tu. Yang tu yang dia akan macam kejap cahaya nampak je sekian. Dia tak nampak benda rahmat. Menahabuan mereka dalam tu adalah apa? Kebingungan. Makin bingung, makin teruk. Tapi kalau dia kata bagi mukmin, turun hujan, guruh ke petir ke kilat ke, dia tak ada masalah. So benda tu semuanya adalah daripada rahmat Allah Ta'ala, satu benda yang sama. Tapi kalau dia kata untuk mereka tak, mereka nampak benda tadi sebagai satu halangan kehidupan mereka. Makin merasa menyusahkan, makin payah. Makin banyak baca Quran ni makin susah dah pula. Dia bayangan mereka itu sebab dia kata disamakan petunjuk dengannya kerana ia menghidupkan hati-hati yang mati sebagaimana dihidupkan bumi yang mati, dan ditumbuhkan dengannya hasil-hasil ibadah dan keelokan akhlak. Macam ni yang Nabi kata dalam hadis yang sahih, berkata masalu ma ba'atsanillahu minal ilmi wal huda, permisalan apa yang Allah telah utuskan bersamaku daripada ilmu dan juga petunjuk, kama sali ghaifin, seperti hujan, asaba arda, yang menimpa tanah, fakana minha, maka ada bahagian tanah tadi ajadib, mana lihat, amsakatil ma, dia akan tangkuk air. Lepas tu wa minha akhar, ada bahagian lain pula tanah tu tayyib, mana elok. Dia kata ambatil kala awal wal ushbal kathir, ditumbuhkan tanaman dan juga rumput yang banyak. Jadi manusia pun dapat manfaat daripada bentuk macam ni. Orang lain dapat cedok, air dapat guna untuk sekian, dapat tanaman, binatang dapat meragut daripada bentuk tanah macam ni. Hujan tu turun, dia bertambah menghasilkan. Okey. Maksudnya takung air, tumbuh tanah. Wa kana minha akhar, dan daripada bahagian tanah tu ada bahagian lain, innama hiya qi'an, yang dia ni adalah dia adalah padang pasir yang tandus. La tumsiku ma'a wala tumbitu kala'a, dia tak boleh nak tahan air, dan tak boleh pula nak tumbuhkan sebarang rumput ataupun tanaman. Jadi Nabi kata macam itulah pemisalan hati-hati manusia. Ada di antara hati manusia ni yang sampai pada dia hidayah dari Allah Ta'ala, maka dia memanfaatkan diri dia, dan dia belajar dan dia mengajar. Maka maksudnya macam air kan, pada dia basak bertakung, dan Allah ambil daripada dia, lepas tu pokok tumbuh,
kemudian dapat makan. Maksudnya semua bermanfaat daripada apa yang turun dengan hujan tadi. Tapi itu yang satu bentuk manusia, hati manusia. Satu lagi bentuk yang hati yang dia kata apa? Tak boleh tumbuh apa? Tak boleh takfung pun tak boleh, tumbuh tak boleh. Kering macam tu saja. Mana jatuh air hilang, jatuh air hilang. Mana itu contoh yang Nabi berikan berkenaan hati-hati manusia, yang sama juga kat sini diberikan dalam Al-Quran ni, sama dengan hujan. Hujan dan juga hidayah itu disamakan hujan di dalam ayat ni, dalam juga dengan hadis Nabi yang tadi. Jadi kata apa? Yang dikata dihidupkan sebagaimana hati-hati mati, sebagaimana dihidupkan bumi yang mati, dan ditumbuhkan ini hasil-hasil ibadah dan juga kehidupan akhlak. Namun orang munafik tiada habuan baginya daripada awan gelap berkenaan, melainkan kegelapan, guruh dan kilat. Sedangkan manfaat hakiki pada hujan, mereka adalah tersisih daripadanya. Mereka sepatutnya manfaat terutama dia adalah air tu. Kerana tak minum air pun, air turun kan, tak ada manfaat. Dan orang sibuk apa? Guruh, kilat dan juga gelap. Itu je yang diorang ada, lain tak ada. Itu yang kita kata apa yang habuan mereka daripada rahmat Allah Ta'ala tadi, mereka tak dapat rahmat yang lain. Dia datang Al-Quran, tapi mereka makin tidak mengetahui apa yang mereka dapat buat daripada kebaikan. Jelas? Jelas? Baik. Keadaan mereka bersama agama adalah tertegak di atas asas kemanfaatan. Manfaat. Maksud panggil apa? Dalam bahasa Inggeris opportunity. Okay, maksud opportunity lah. Mana dia punya hubungan dengan agama ni based on opportunity. Kalau anda kata ada peluang, ada kebaikan, dan dia bersama agama. Jika di sana terdapat kebaikan, segera mereka akan melazimi agama, bersama agama. Dan dengar, kalau ni untung ni, marilah kita bersama-sama masuk dalam bank Islam. Kan? Dengar orang kata macam ni ada balasan banyak. Kita dia panggil apa? Lagi dengar untung, dia bersama Islam bila untung je. Kita sebenarnya bersama Islam bukan masalah keuntungan. Kalau kita nak ke akhirat, kita bersama Islam sebab ini adalah agama yang Allah Ta'ala pilih untuk kita. Bukan kerana untung kaya, sihat badan, bini banyak, apa lagi? Apa je, anything lah. Kan? Ada contoh macam beragama kita apa? Bila pakai tudung nampak ayu. Kalau tak ada tudung kan nampak rambut kan payah nak ni. Nak urus lah, nak pergi salon mahal. Bukan. Not because of opportunity. Dan berjalan di dalamnya dengan tenang. Dan dia berjalan dalam agama tadi dengan tenang. Bersama-sama ketenangan, tenang dengan agama. Happy kan? Saya kata kan? Jika mereka dapati fitnah menimpa mereka, pada diri mereka, ke harta mereka, mereka akan bangun tinggalkan petunjuk. Dia datang keluar bab zakat. Keluar ayat. Ustaz, tapi kalau asyik bayar zakat dia rasa habis pula harta tu. Sebenarnya mungkin dia masalah orang ni. Kan? Bila dia bayar nak keluarkan harta, kita kata bersama agama. Tapi bila datang agama kata contoh macam ajaran Islam. Dalam ajaran yang diajarkan Rasulullah SAW, dan kita ni wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun orang-orang yang meminta-minta, jangan kamu sergah. Maksud dia, biarkan. Mana bagi. Kalau kamu ada, bagi. Orang tu meminta, kalau kamu nak bagi. Itu yang diajarkan Quran. Dia datang kita, tapi ustaz dia sedikit. Saya rasa dia sebenarnya malak ke dekut nak bagi. Tapi dia keluarkan reason kenapa dia patut jangan bagi. Itu tak patut keluar. Sepatutnya kita kata kita bersama Islam tadi susah dan senang. Susah dan senang. Kan? Jelas atau gelap, tak kisah, kita akan bersama dengan Islam. Okey. Mereka akan bangun meninggalkan agama. Berfirman Allah Ta'ala menyifatkan mereka, menyifatkan keadaan mereka. Surah An-Nisa ayat 141. Surah An-Nisa ayat 141. Allah Ta'ala nyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kering dah tekak. Alladzina tarabbasuna bikum. Orang-orang ni adalah orang yang sentiasa menunggu-nunggu terhadap kamu. Dia nantikan apa jadi pada kamu. Okey, apa yang jadi pada kamu. Dia kata, fa in kana lakum fathun minallah. Jika ada untuk kamu kemenangan daripada Allah Taala, qalu, mereka akan berkata, alam nakum ma'akum, kan kami bersama kamu. Kan? Contoh macam katakan Islam menang, takkan kami tak ada habuan sama, kami kan Muslim juga. Kan kenapa kami tak dapat? Okey. Dia kata, maksud dia akan kata kami kan bersama kamu. Wa in kana lil kafirin nasibun,
Kalau orang kafir yang menang, yang dapat habuan, qalu, mereka berkata, alam nastahwiz alaikum, bukankah dia kata kami juga nastahwiz alaikum, maksudnya kami juga membantu terhadap kamu. Kamu dia kata wa namna'kum, dan kami sekat kamu, tolong kamu, pertahankan kamu daripada orang-orang beriman. Dia cakap dengan orang kafir macam tu. Dia kan macam tu, dia kan itu orang tu teroris tu. Kan dia itu ni, ustaz tolonglah jadi imam sekian-sekian ni, anak saya nak uruskan ni. Lepas tu bila jadi dia anak dia orang ni teroris. Sebenarnya dia orang ekstrim. Dia jumpa dengan kafir cakap macam ni, dia jumpa Islam dia macam ni. Jumpa pada sini cakap dia masalah. Dia kan sentiasa tukar-tukar ayat mereka. Okey? Fallahu yahkum bainakum yaumal qiyamah. Maka Allah Taala yang akan menghukum kamu, menghakimi di atas kamu, menghakimi di antara kamu pada hari kiamat. Wala yaj'alallahu lil kafirin 'alal mu'minina sabila. Dan tidak sekali Allah Taala akan menjadikan untuk orang kafir mengatasi kata orang beriman sebarang jalan untuk membinasakan orang-orang beriman. Inilah kebiasaan dan itulah tabiat mereka. Berkata Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, setiap kali mana elok keadaan mereka pada tanaman mereka, ternakan mereka silih berganti terhadap nikmat-nikmat. Kan? Bila dapat nikmat silih berganti, tanaman bagus. Kan depan masuk Islam, ikut Islam dia, dapat harta, tanaman, dapat sekian kan. Mereka akan berkata, agama Muhammad agama yang diberkati. Agama Islam ni berkat ya akhi, berkat gitu. Apabila kena mereka musibah atau menimpa mereka kepayahan, mereka tidak berpuas hati terhadapnya dan mereka kekal dalam kemunafikan mereka. Mereka kan tak puas. Mereka kata ini masalah dia, kita kan dah tahu jangan musuhlah dengan orang kafir. Nak pergi perniagaan ke pun payah. Kan kita nak ekonomi kita supaya maju. Kenapa kita adik, nampak tak? Sedangkan rezeki daripada Allah Taala. Bila Allah Taala sebut dalam surah Taubah kan, Allah Taala nyatakan ya ayyuhallazina amanu. Ini contoh bila Islam takluk Mekah ni kan asalnya pertengahan tempat perdagangan daripada Syam ke Yaman ke Syam. Kan bahkan mereka orang-orang daripada selatan bawa ke utara, mungkin tak pergi ke Syam terus. Orang utara mungkin turun ke bawah, tak turun ke bawah terus. Tunggu Mekah ada tempat pusat dia. Okey. Jadi bila Islam menakluk Mekah, ada di kalangan fahaman tadi kata macam kan musyrik macam mana? Boleh masuk lagi tak? Kan diorang pasti bila datang Mekah mesti nak masuk ke dalam Baitullah. Sedangkan berhala tadi dipecahkan, kalau dia datang bawa berhala pula baru macam mana? Dan sebagainya. Okey. Ya Allah sebut, Allah turunkan hukum dalam surah Taubah. Allah nyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang beriman, innamal musyrikuna najasun. Orang musyrik itu adalah najis. Najis dari segi masalah kotoran akidah dia. Fala yaqrabul masjidil haram. Fala yaqrabu al masjidil haram. Maka jangan mereka dekati Masjidil Haram. Masjidil Haram. Okey, Masjidil Haram. Ba'da amihim hadha, setelah tahun mereka ni. Jangan mereka dekati. Tak boleh masuk. Ni yang kata Masjidil Haram tak boleh dimasuki oleh orang musyrik. Arahan Allah Taala tadi. Allah Taala sebut, wa in khiftum ailatan. Kalau kamu bimbangkan kemiskinan. Kalau kamu bimbang takut miskin kan, kalau tutup ni kan. So musyrik tadi tak bawa pula harta, tak bawa perniagaan. So putuslah kita punya hasil perniagaan macam mana ni. Kan dulu kami berniaga nak jual barang kena dapat dari sana, daripada Cina, daripada sekian, daripada Yahudi, daripada sebagainya. Jadi kalau kita tutup jalan berkenaan, macam mana kita nak berniaga? Wa in khiftum ailatan. Kalau kamu bimbang kefakiran, kemiskinan, fasawfa yughnikumullahu min fadlihi insya'a. Maka Allah Taala akan kayakan kamu daripada kelebihan dia jika dia inginkan. Pasal rezeki kita bukan datang dengan sebab strategi kita semata-mata. Strategi kita tu asbab, punca kita ambil. Tapi jangan ketika asbab tadi menentang apa Allah Taala kehendaki. Sampai kita kata kalau tak buat nanti kan tak kaya. Siapa kata? Ambil asbab, keluar, pergi jual barang. Tapi jangan kata bahawa kena strategi macam ni. Kalau tidak nanti tak berlaku. Dia fikir macam-macam benda pelik-pelik tu. Jadi kat situ, macam kat sini dalam tajuk ni, orang-orang musyrik tadi dia kalau orang-orang munafik tadi, dia rasakan kan. Kalau macam tu macam kes tadi kan. Kalau dia kata dah Islam takluk, sepatutnya payah tu. Betul tak bagi orang kafir masuk kan miskin. Penjaga-penjaga tak ada barang nak jual dan sebagainya. Tapi Allah Taala kata, kalau kamu takutkan kefakiran, tapi kena ingat, Allah Taala akan kayakan kamu daripada kelebihan dia, insya-Allah, jika dia kehendaki. Maksudnya dia boleh kayakan kamu, bukan dengan cara itu, cara lain. Dia kena datang ke orang tu masuk Islam dulu baru masuk.
Itu cara dia. Bukannya kita tukarkan sistem Islam tadi untuk patuh kepada arahan mereka. Faham Sebab kenapa Islam? Jadi kita kata tak ada orang yang takkan berpuas hati dengan Islam kecuali orang-orang yang dalam dia kemunafikan saja. Kerana Allah Ta'ala turunkan Islam kepada kita, dia tahu apa yang baik, dia tahu apa yang patut. Dia maha mengetahui, maha luas pengetahuan, maha bijaksana. Tapi bila kita kata macam, tapi kalau buat strategi macam salah, Allah Ta'ala firman betul, tapi dia tapikan lagi firman Allah Ta'ala, maka dia ada masalah. Dia ada masalah. Sebab apa? Sebab bila dia cakap macam tu, seolah-olah macam apa? Allah Ta'ala tak tahu lagi apa yang patut, apa yang tak patut. Sedangkan sebenarnya bukan masalah patut tak patut. Dia tak puas hati kalau dia rugi, dia marah. Kalau untung, dia happy. Allah Ta'ala benar, Allah Ta'ala hebat, Allah Ta'ala mengetahui segala-galanya, Allah Ta'ala tahu perjalanan kita. So kita niat nak baik ni, baiklah. Tapi bila miskin atau tak kaya dengan sebab apa yang dipatuh pada perintah Allah Ta'ala, dia akan mula salahkan apa? Ini tak betul ni. Kita kena ikut feng shui pula. Ataupun ikut apa Sinzu what art of war. Kerana menjaga cara Islam ni, cara Rasulullah tu betul. Tapi art of war pun kena ambil kat sumbat celah tu. Campur sikit. Apa? Fusion. Fusion. Kawin kan. Dia bagus tu, hebat. Pasal kena bezakan apa? Ilmu yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah wahyu. Ilmu yang manusia fikirkan adalah apa try and error. Wahyu takkan boleh ditandingi dengan apa-apa sekalipun dari pengetahuan ataupun ilmu manusia ni. Faham? Jelas? Baik, kita berhenti kat sini insya-Allah. Ada soalan? Okey, pengumuman Pasal dia baca dah. Tapi kena umum juga, takut lupa. Pengumuman cuti. Yayasan Taklim akan bercuti mulai 29 Julai. Mulai Isnin lah. Okey. Isnin akan datang ni hingga 19 Ogos. Okey, hari Isnin juga. Semua kelas pengajian tiada tempoh berkenaan. Kelas terakhir sebelum cuti adalah 28, itu esok, itu last day untuk hari kelas kita. Kelas pengajian akan sambung kembali pada Selasa 20 Ogos yang akan datang. Okay, selama yang tak ada, janganlah tak ulang kaji lah juga. Bacalah buku kan. Yang ini mentang-mentang tak ada kelas, habis semua sekali kan. Tak ada, kita akan kelas belajar ni adalah waktu yang tidak terhad. Dan di mana-mana saja kita belajar, kita membaca. Budaya membaca ni bagus kan. Jadi kalau siapa tu buku nota dah bagi, tak baca juga, tak tahulah. Ni kalau ustaz pengajar je tak bagi buku nota, bolehlah salahkan ustaz tak bagi buku nota. Jadi kita tahu ni buku nota ada tak baca juga, salah sendiri. Okey, baik. Jadi kita berhenti kat sini insya-Allah. Saya balik kalau siapa yang balik raya jauh-jauh dan sebagainya, sila memandu dengan baik dan juga jaga diri. Dan kemudian 10 akhir Ramadan masih lagi menanti kita. Jadi apa peluang kita masih lagi besar terbuka. Dan ingatlah, kalau dia kata siapa-siapa terlepas Ramadan ni, lepas tu masih lagi ada musim ibadat. Jangan pula macam awal lagi tak nak buat ibadat pula. Tak buat ibadat, kejar ibadat. Kalau terlepas apa benda ke, tertidur ke dan sebagainya, termusafir. Mana termusafir? Ya, letih musafir ke, tak ada masalah. Maka lepas Ramadan tu masih lagi ada musim-musim yang lain. Okey. Tapi yang penting sekarang kejar. Dalam matlamat kita adalah mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala semata-mata, tidak dengan yang lain. Dan kita beragama ni kerana perintah Allah Ta'ala untuk kita, kerana kita mendapatkan keredaan Allah Ta'ala, bukan kerana beragama kerana keuntungan, beragama kerana faedah. Tak ada. Kita beragama kerana Islam inilah satu-satunya jalan yang Allah Ta'ala terima daripada kita untuk keredaan, yang diredai keredaannya hanya Islam saja jalan, tak ada yang lain. Jelas? Okey, baik, kita berhenti kat sini. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala salam walhamdulillahi alamin. Subhanaka hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.